Macam mana tak kena lah. Tak jadi lagi. Senang je buat kuih tu. Mak. Wah, selesa, Mak. Dah kenapalah budak-budak ni? Banyak yang tak kena bila berjauhan. Nenek, selamat Hari Raya. Tapi biarpun raya kali ini berbeza, Jomlah ambil gambar ramai-ramai. Aidilfitri masih terang di jiwa. Vivo. Buletin 1.30 bersama saya Azin Hussein. Tajuk utama tengah hari ini. 8 kaki tangan kejuruteraan anak syarikat berkaitan kerajaan direman 7 hari. Juga, anak tiri Najib Razak dilepas tanpa dibebaskan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Mahkamah Magistrate Alustar membenarkan reman 7 hari sehingga 20 Mei ini terhadap 8 lelaki yang dipercayai melakukan kesalahan rasuah. Perintah reman dikeluarkan penolong pendaftar Rashidah Azmi terhadap kesemua suspek atas dakwaan berpakat dengan sebuah syarikat pembekal untuk mengemukakan tuntutan palsu. Kesemua suspek termasuk seorang warga Filipina kaki tangan bahagian kejuruteraan di sebuah kilang anak syarikat berkaitan kerajaan didakwa melakukan tuntutan berkaitan alat ganti mesin yang dianggarkan bernilai lebih RM180,000. Bagaimanapun pembekalan alat ganti itu tidak dilakukan. Penahanan terhadap kesemua suspek lelaki berusia lingkungan 39 hingga 45 tahun itu dibuat semalam di Kulim High-Tech dan di Pejabat Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia, Kedah. Kes disiasat di bawah Seksyen 19 Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia 2009. Anak tiri bekas Perdana Menteri Datuk Seri Muhammad Najib Razak, Riza Shahriz Abdul Aziz, dilepas tanpa dibebaskan oleh Mahkamah Session Kuala Lumpur. Dia sebelum ini berdepan tuduhan pengubahan wang haram berjumlah $248 juta atau 1.25 bilion ringgit berkaitan penyelewengan dana One Malaysia Development Berhad. Hakim Azman Ahmad membuat keputusan itu selepas pihak pendakwaan dan tertuduh mencapai persetujuan melalui representasi yang dikemukakan kepada Pejabat Peguam Negara. Hari ini sepatutnya berlangsung pengurusan kes terbabit. Bagaimanapun Timbalan Pendakwa Raya Datuk Seri Gopal Sri Ram yang mewakili pendakwaan membacakan kenyataan kepada mahkamah bahawa sejak tertuduh didakwa, beliau sudah beberapa kali mengemukakan permohonan representasi. Selepas representasi diteliti dan dipertimbangkan, beberapa keputusan dicapai. Melalui terma dipersetujui kedua-dua pihak, Kerajaan Persekutuan akan menerima sejumlah wang bernilai jutaan ringgit. Jumlah wang terbabit merujuk kepada perkara utama dalam pertuduhan yang dikenakan, yang mana tertuduh sepanjang proses menerima pewakilan perundangan yang kompeten dan mencukupi. Kesan daripada persetujuan itu, pertuduhan yang dikenakan ke atas tertuduh tidak akan diteruskan sementara menunggu terma persetujuan itu dilaksanakan sepenuhnya. Pihak pendakwaan melalui keizinan tertuduh memohon perintah daripada mahkamah untuk melepas tanpa membebaskan tertuduh. Jika berpuas hati dengan pelaksanaan persetujuan itu, tindakan akan diambil supaya tertuduh dilepas dan dibebaskan. Bagaimanapun jika tidak berpuas hati, pendakwaan berhak mengembalikan pertuduhan dan mendakwa tertuduh. Hakim turut mengarahkan wang jaminan RM1 juta dengan 2 penjamin dikembalikan. Pada 5 Julai tahun lalu, Riza, pemilik syarikat Red Granite Pictures, mengaku tidak bersalah terhadap 5 pertuduhan pengubahan wang haram yang didakwa milik 1MDB. Terangi malam anda. 32 megapiksel swafoto malam unggul Vivo V19. Vivo. Sultan Perak Sultan Nazrin Muizzuddin Shah memberi perkenan membenarkan solat Jumaat di masjid dan surau bermula esok selepas mendapat pandangan Jawatankuasa Fatwa Negeri Perak. Bagaimanapun, Ketua Pegawai Eksekutif Majlis Agama Islam dan Adat Melayu Perak, Syahrul Azam Syahri berkata, kebenaran tertakluk kepada beberapa syarat, antaranya bilangan jemaah tidak melebihi 12 orang termasuk imam dan khatib. Menerusi satu kenyataan, Syahrul Azam berkata, Sultan Nazrin turut memberi perkenan untuk solat sunat Aidilfitri diadakan di masjid dan surau pada pagi 1 Syawal.
Namun, masjid dan surau tidak akan dibuka kepada orang awam. Tambahnya, pengerusi jawatankuasa Syariah perlu mengenal pasti jemaah yang dibenarkan hadir terbatas kepada kalangan ahli jawatankuasa Syariah dan pegawai masjid atau surau. Individu yang berusia lebih 60 tahun juga tidak digalakkan hadir berjemaah. Mereka yang mempunyai gejala seperti demam, sesak nafas, sakit tekak dan selsema, sejarah kesihatan seperti kencing manis, darah tinggi, lelah, barah dan sebagainya tidak dibenarkan hadir. Pembesar suara luar juga dibenar semasa bacaan teks khutbah serta takbir untuk manfaat ahli Syariah. Syarat lain katanya adalah tempoh bermula azan, khutbah sehingga selesai solat Jumaat serta tempoh mula bertakbir sehingga selesai khutbah solat sunat Aidilfitri tidak boleh melebihi 20 minit. Sultan Johor Sultan Ibrahim Iskandar bertitah mengingatkan pemimpin politik sekarang bukan masa untuk bertegang urat dan bertikam lidah bagi mencari pengaruh atau kepentingan peribadi. Tegas baginda, perbuatan yang sedemikian hanya akan melahirkan satu virus yang lebih berbahaya dalam masyarakat iaitu virus perpecahan sekaligus meresahkan rakyat dan menggugat kestabilan politik. Sekarang adalah masa untuk bertegang urat, bertikam lidah bagi mencari pengaruh politik atau kepentingan pribadi, kerana tindakan sebegini akan melahirkan satu virus yang lebih berbahaya, iaitu virus perpecahan. Baginda bertitah merasmikan sidang Dewan Undangan Negeri Johor di Kota Iskandar pagi tadi. Turut hadir Tunku Mahkota Johor, Tunku Ismail Sultan Ibrahim dan Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin yang juga adun Bukit Gambir. Ini sidang pertama selepas Kerajaan Perikatan Nasional PN mengambil alih pentadbiran negeri daripada Pakatan Harapan Mac lalu. Teguran baginda itu dilihat bertujuan meredakan tekanan suhu politik negeri itu berikutan wujud pelbagai spekulasi termasuk kononnya akan timbul usul undi tidak percaya terhadap kepimpinan Menteri Besar Johor Datuk Hasni Mohamad. Seorang kanak-kanak lelaki berusia 11 tahun dikatakan mangsa pertama yang dilaporkan cedera akibat bermain mercun bola. Kejadian berlaku di kediamannya di Besut, Terengganu kira-kira jam 9.15 malam tadi. Pengarah Kesihatan Negeri Terengganu, Dr. Nur Azimi Yunus berkata, mangsa kini menerima rawatan di Hospital University Sains Malaysia HUSM Kubang Kerian, Kelantan. Menurut sumber, ketika kejadian mangsa dikatakan menyalakan sumbu mercun yang dipegangnya sebelum ia tiba-tiba meletup dan mencederakan sebahagian besar tangan kanannya. Lima wanita warga asing dipercayai terlibat dalam kegiatan pelacuran ditahan dalam Ops Noda di sebuah hotel di Subang Jaya, Selangor semalam. Mereka berusia antara 24 hingga 35 tahun, ditahan bahagian siasatan jenayah, kongsi gelap, judi dan maksiat di 7 Ibu Pejabat Polis Kontijen Selangor. Dari siasatan awal yang kita jalankan, kesemua mereka ini mengenakan bayaran sebanyak RM350 ke RM400 untuk setiap satu pelanggan. Ya. Dan manakala kalau mana-mana yang ingin bermalam, dikenakan bayaran sehingga RM2,000. Mereka yang ditahan terdiri daripada 3 wanita warga Cina, seorang dari Mongolia dan seorang Kazakhstan. Polis turut merampas pelbagai barangan seperti telefon bimbit, kondom serta wang tunai. Kegiatan dipercayai didalangi seorang lelaki tempatan yang aktif menjalankannya di sekitar Subang Jaya sejak bulan lalu. Sindiket itu juga dikatakan menyewa bilik di hotel terbabit untuk dijadikan sarang pelacuran. Aplikasi WhatsApp dan WeChat digunakan sebagai saluran untuk melanggan pelacur wanita warga asing dan bayaran wang tunai akan dibuat semasa di bilik hotel. Semua yang ditahan dibawa ke Balai Polis USJ 8 untuk tindakan lanjut dan kes disiasat di bawah Akta Imigresen serta Seksyen 372B Kanun Keseksaan. Tabung darah Hospital Tuanku Fauziah HTF di Kangar Perlis kini berhadapan kekurangan bekalan yang kritikal, terutama bagi kumpulan A dan AB. Pengarahnya Dr. Osman Warijo berkata, bekalan darah bagi kumpulan berkenaan sangat memerlukan pengisian semula kerana hanya mampu bertahan antara 7 hingga 10 hari sahaja.
Menurut beliau, penurunan sehingga 40% kutipan darah sepanjang bulan Ramadan ini menyebabkan bekalan di tabung darah menurun secara mendadak. Katanya, usaha dilakukan secara berterusan bagi mendapatkan penderma untuk menampung keperluan semasa. Walaupun amat berharap dengan kehadiran orang ramai untuk hadir menderma darah, namun tegas beliau, pihaknya tidak akan berkompromi dengan syarat ketat yang ditetapkan. Hanya yang sihat serta tidak mempunyai sejarah perjalanan ke luar negara atau berhubungan dengan pesakit COVID-19 dibenarkan menderma. Bekas Menteri Besar Johor Datuk Dr. Sahrudin Jamal dilantik sebagai pengerusi jawatan kuasa penasihat MARA Corporation baru berkuat kuasa esok. Lantikan itu bagi mengisi kekosongan jawatan terbabit selepas ditolak oleh Ahli Parlimen Simpang Renggam, Dr. Mazli Malik. Dah. Datuk Dr. Sahrudin Jamal. Adun Bukit Serampang. Dalam Parlimen Paguh. Datuk Dr. Abdul Latif ditemui selepas menyaksikan majlis menandatangani kerjasama strategik di antara e-Local Sdn Bhd dan Grab Malaysia di Putrajaya pagi tadi. Dr. Mazli yang juga bekas Menteri Pendidikan sebelum ini menolak pelantikan jawatan tersebut bagi memberi fokus kepada rakyat di kawasan parlimennya selain keutamaan untuk melawan pandemik COVID-19. Ahli Parlimen Jelebu Datuk Jalaluddin Alias dilantik sebagai pengerusi UDA Holdings Berhad berkuat kuasa semalam. Perkara itu diumumkan Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi dan UDA dalam satu kenyataan bersama. Beliau merangkap Ahli Majlis Kerja Tertinggi UMNO dan Ketua UMNO bahagian Jelebu sebelum ini pernah menjawat jawatan Ahli Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri Sembilan. Datuk Jalaluddin pernah bertugas selaku pegawai khas Pejabat Pendidikan Daerah Kuala Pilah, Jempol dan Jelebu pada 1990 hingga 1991. Besar impaknya. Laris selepas hasilnya. Pantas menampilkan prosiding ini secara dalam keuangan maya. Berita di jari. Subscribe YouTube Bulletin TV3. Bertemu kembali kita ke laporan antarabangsa. Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO mengeluarkan amaran COVID-19 tidak akan hilang dan penduduk dunia perlu terima hakikat dan belajar hidup dengannya. Amaran itu dikeluarkan WHO ketika beberapa negara di seluruh dunia mulai secara beransur-ansur melonggarkan sekatan perintah berkurung yang dikuatkuasakan kerajaan masing-masing. Perkara itu dinyatakan Ketua Pengarah WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus semalam. Katanya banyak negara ingin keluar daripada pandemik COVID-19 dengan cara yang berbeza. Namun katanya virus itu mungkin tidak akan dapat dihapuskan sepenuhnya. Ini kerana menurut Pengarah Kecemasan WHO Michael Ryan, virus berkenaan adalah yang terbaru menyerang manusia dan menjadi sangat sukar untuk diramalkan waktu ianya akan berakhir. Oleh itu, WHO mencadangkan supaya setiap negara sentiasa berwaspada dan mengambil langkah berjaga-jaga pada tahap tertinggi. WHO turut memberi amaran tidak ada jaminan bagi kebanyakan negara yang mula melonggarkan sekatan perintah berkurung tidak akan mencetuskan gelombang jangkitan kedua. Amerika Syarikat mendakwa kumpulan penggodam dipercayai dari China cuba mencuri kajian vaksin COVID-19 tanpa menunjukkan sebarang bukti. Presiden Amerika Syarikat Donald Trump mendakwa penggodam China sememangnya sedang mensasarkan kajian vaksin dari negara itu. Dua agensi keselamatan Amerika Syarikat mendakwa penggodam yang mempunyai kaitan dengan Beijing dikatakan cuba mencuri hasil kajian dan harta intelek rawatan dan vaksin wabak itu. Biro Penyiasatan Persekutuan FBI dan Agensi Keselamatan Infrastruktur dan Keselamatan Cyber memaklumkan usaha China mensasarkan pada sektor yang mempunyai ancaman terhadap isu COVID-19. Trump sebagai reaksi pula mendakwa tidak teruja dengan China kerana sudah mengetahui sikap negara itu. Bagaimanapun, dakwaan itu tidak disertakan bukti oleh kedua-dua pihak berkenaan. Manakala ketika ini, Beijing sudah beberapa kali menafikan dakwaan itu. Keperluan terhadap vaksin itu amat mendesak kerana ia membabitkan ketahanan ekonomi negara dan Pengarah Hasil Persekutuan Amerika Syarikat Jerome Powell juga memberi amaran berhubung kejatuhan saham di Wall Street.
Ketika ini tiada rawatan untuk mengubati wabak itu dan vaksin yang dihasilkan mampu membuatkan sesebuah negara kembali beroperasi penuh, malah penciptanya juga berpotensi untuk mendapatkan habuan yang lumayan. Di Indonesia, sebanyak 689 lagi kes baru COVID-19 dilaporkan menjadikan jumlah keseluruhan melepasi angka 15,000 kes. Jurucakap Pemerintah Indonesia berkenaan COVID-19, Ahmad Yuryanto berkata, rakyat negara itu perlu membudayakan gaya hidup sihat dan menjalani normal baru bagi membendung penularan COVID-19. Katanya, kes positif terus meningkat iaitu 15,438 kes dengan tambahan 689 lagi kes dalam tempoh 24 jam. Dalam tempoh itu juga, 21 lagi kematian direkodkan. Ia menjadikan jumlah kematian bertambah kepada 1,028 orang. Manakala pesakit yang masih dalam pengawasan kini 33,042 orang. Pemerintah Indonesia melaksanakan perintah pembatasan sosial berskala besar sejak 15 Mac lalu secara berperingkat-peringkat dan dilanjutkan sehingga 22 Mei ini. Manakala arahan pergerakan antara wilayah atau balik kampung dilarang sehingga 1 Jun ini. Sementara itu, Kementerian Kesihatan Arab Saudi mengesahkan hampir 40% pesakit COVID-19 di negara itu pulih sepenuhnya. Turut diumumkan 2,365 kes pulih baru menjadikan keseluruhan 17,622 orang kini discharge daripada rawatan. Bagaimanapun, 9 kematian baru dicatatkan dengan jumlah kematian kini 273 orang. Jurucakap Kementerian Kesihatan memaklumkan graf pesakit pulih mengalami peningkatan yang memberansangkan sekaligus memberi petanda positif. Bagaimanapun, kerajaan terus serius membendung penularan dengan pelbagai bentuk penguatkuasaan. Arab Saudi merekodkan 44,830 jumlah kes setakat ini dengan 26,935 daripadanya kes aktif. Besar impaknya. Tular selepas hasilnya. Pantas menampilkan prosiding ini secara dalam keuangan maya. Berita di jari. Subscribe YouTube Bulletin TV3. Baik, sekiranya anda mempunyai sebarang aduan atau masalah yang ingin dikongsikan, email ke news@tv3.com.my. Di United Kingdom, inisiatif seorang warga emas membina reka bentuk hospital dengan hasil mengait bagi meraih kutipan dana untuk barisan hadapan mengakhiri paparan hari ini. Saya Jun Hussein, salam hormat dan Assalamualaikum. Macam ada tak kena lah. Tak jadi lagi. Senang je buat kuih tu. Mak. Selesa, Mak. Dah kenapalah budak-budak ni? Banyak yang tak kena bila berjauhan. Nenek, selamat Hari Raya. Tapi biarpun raya kali ini berbeza, Jomlah ambil gambar ramai-ramai. Aidilfitri masih terang di jiwa. Vivo